Dan Assalamualaikum, salam kripto, apa khabar tuan-tuan puan-puan. Nampaknya Bitcoin secara rasmi telah mencecah ataupun melepasi harga 50,000 USD, sekaligus mencatatkan all time high yang terbaru, kan? Jadi kita nak tengok apakah hala tuju Bitcoin selepas ini. Dan antara topik penting yang saya nak bincangkan adalah untuk memberikan peringatan kepada tuan-tuan puan-puan semua bahawa big players dalam industri cryptocurrency telah pun memulakan game mereka. Dan saya akan kupas dan dedahkan apakah playbook mereka supaya tuan-tuan puan-puan faham apakah yang akan berlaku selepas ini dalam fasa bull run seterusnya. Sebab dia dah pergi 50k kan, jadi dia ada lagi room to grow in terms of dia punya pricing. Dan apakah permainan big players ni daripada industri ke ataupun big whales kan, yang mana kalau kita tak tahu, kemungkinan besar kita akan lakukan kesilapan dalam fasa bull run ni. Jadi itulah topik utama yang kita nak bincang, dan juga kita nak revisit balik based on video prediction yang saya yang lepas yang mengatakan Bitcoin akan pergi ke 100,000 USD. So kita nak revisit balik, nak refresh balik berdasarkan beberapa model. Jadi sebelum itu kita tengok market cap cryptocurrency. Okay, di CoinGecko menunjukkan dia tunjuk 48,000 pula. Mungkin saya tak refresh. Okay, maafkan saya, kesilapan. Okay, so harga Bitcoin 52,000, harga Ethereum 1,800. So memang semua ni tengah naik lah. Cuma Ethereum belum lagi lepas harga 1,800 ni. Dia masih main-main dekat sana kan. So hopefully dia akan pergi ke 2,000 dan kita akan analyse Ethereum selepas ini. Polkadot Polkadot terus melakukan kenaikan $31. So memang Polkadot sedang mengukuhkan kedudukan di tangga keempat, dan soon dia akan take over Tether. Dia boleh duduk balik dekat tangga ketiga lah. Polkadot dan Cardano tidak jauh di belakang. Ni 30 bilion, Cardano 28 bilion. Tak jauh. So memang persaingan sengit lah antara Polkadot dengan Cardano, sebab naratif yang mereka bawa ni adalah mereka lebih baik daripada Ethereum. Jadi atas dasar naratif tersebut memang akan berlaku persaingan untuk duduk dekat tempat ketiga. Lepas tu Binance Coin sebab dia punya program DeFi dia yang dia launch dan sebagainya, harga dia pun naik. XRP sekarang dekat nombor 7. So XRP dia cuba bertahan. So persaingan sekarang ni kalau tengok betul-betul is antara Polkadot, Cardano dengan Binance. Sebab Binance dia pandai sikit, dia masukkan program DeFi. Jadi tu yang harga dia pun naik. Dia dah lama dah buat DeFi ni, cuma sekarang ni momentum dia naik. Sebab apa? Sebab gas fee, Ethereum gas fee dia tinggi tuan-tuan puan-puan. Sebaliknya dekat Binance gas fee dia agak rendah. Jadi sebab tu ramai yang pergi dekat Binance melalui program Binance Smart Chain Tapi tu yang rapat-rapat lah kan, Binance semua ni. So XRP cuba bertahan, dia dekat 25 bilion ni, dan bawah dia Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink dan sebagainya. Okay, so kita tengok siapa yang naik banyak ni. PancakeSwap. Tu tadi saya sebut Binance ni kan. So PancakeSwap ni adalah antara projek yang sangat related dengan Binance. Mungkin saya kena buat satu video khas ni untuk PancakeSwap, Binance semuanya. So PancakeSwap memang naik lah 47%. Lepas tu ada IUST, ada Horizon, Binance Coin. So bila Binance naik, Pancake pun naik juga. Saya tak tahu kenapa nama dia Pancake kan. Tadi mungkin kita kalau orang Malaysia buat coin boleh buat lah Curry Puff Swap ke, lagi apa lagi nasi lemak swap ke kan. Okay, kita tengok yang Dogecoin. So Dogecoin beberapa hari lepas, yalah, Elon Musk ada menegur pemegang-pemegang besar Dogecoin ni untuk melepaskan pegangan mereka dan
dia kata dia akan sokong Dogecoin, dia akan beli. So kalau perkara itu sedang berlaku, maksudnya mungkin pelabur-pelabur, holder-holder Dogecoin yang besar-besar ni, dia mungkin tengah menjual lah. Mungkin tengah menjual, so that akan ada banyak lagi pembeli-pembeli barulah masuk. Jadi dominasi dominasi terhadap Dogecoin ni oleh beberapa individu ni dapat dikurangkan lah. So mungkin ini adalah short term, dan mungkin kalau Elon Musk buat any tweet yang menyokong ke, ataupun Elon Musk kata okay, ramai yang dah jual in terms of holder-holder yang besar ni, mungkin harga Dogecoin akan naik lah. So Dogecoin ni nasib dia bergantung di tangan Elon Musk. Apa yang Elon Musk sebut, dia akan react. Apa yang Elon Musk sebut, dia akan react. So sekarang ni tunggu masa, kita tengok. Kalau Elon Musk memuji Dogecoin, dia kata okay, ramai yang holder besar dah jual, dia akan naik. Kalau tak, expect tu harga untuk macam ni lah, untuk terus menurun. Lepas tu AMP, Swissborg, tak banyak yang turun sebenarnya tuan-tuan puan-puan. Tak banyak yang turun, banyak yang naik. So yang paling ketara pun Dogecoin je lah, sebab benda yang kita cakap tadi. Okay, so next kita tengok Bitcoin pula. Ni yang sedap sikit ni, harga naik, Allahu Akbar. Okay, so kalau kita tengok dekat daily chart ni, saya just nak tunjuk dulu, saya ada buat satu parallel line. So kita tengok balik, adakah dia masih di parallel line tersebut, ataupun dia dah berjaya melepaskan diri. Dan kita tengok, okay, so ini yang last dia naik tu, berjaya melepaskan diri. Okay, so last dia naik dekat sini kan, lepas tu dia turun kan, lepas tu dia naik, dia cuba nak break ni. Ni resistant ni. Ni yang line, yang parallel line atas ni adalah resistant yang dia nak cuba break selama sejak 8 Februari yang lepas lah. Sejak 8 Februari dia cuba nak break, dan akhirnya sejak semalam dia dah dapat break. Jadi kemungkinan line yang ni boleh dijadikan satu support line. Kalau dia naik, mungkin ini adalah support line. Mungkin nanti saya akan draw teruslah satu line dekat sini, sebab saya dapat jangkakan kemungkinan ini akan menjadi satu satu support line, kemungkinan. So buat masa sekarang, saya nak tengok dulu dia punya run upside ni dia pergi sampai mana, sebelum kita boleh buat satu conclusion untuk kita nak draw line ni lah. So itu adalah untuk on the daily chart. So sekarang ni kita zoom sikit. So dekat sini pun ada parallel line yang saya tengok juga. Ada dekat bahagian yang kecil ni, sejak 8 Februari yang dia naik ni, dia naik secara parallel tuan-tuan. Even sekarang pun kita tengok dia perlu break yang ni, 52,000 ni dia kena break. Mampukah dia nak break? So kita zoom sikit. Okay, baru clear sikit kan. Okay, so beginilah perjalanan dia tuan-tuan puan. So lepas dia dah break ni, saya nampak okay, ada satu parallel line yang terbentuk yang dia perlu break. So sekarang ni saya tengah monitor. So kalau let's say siapa-siapa yang beli dekat 40,000 lebih itu kan, memang confirm profit lah sekarang, confirm profit. So siapa yang nak ambil profit, boleh je ambil profit, tak salah. Selalu ingat, kalau tuan-tuan puan-puan nak ambil profit sikit waktu bull run, tak ada masalah. Tak perlu peram lama-lama kan. Lepas tu sebab kita tak tahu bila dia boleh habis, dan tiba-tiba kita akan menyesal ke kan. Tapi ambil profit bukan masuk ambil terus profit. Kalau ambil terus profit dan nak masuk balik tu tak apalah. Tapi mungkin nak ambil sikit-sikit kan, dan tak ada masalah. So tak ada tak salah pun ambil profit. So sekarang ni macam kalau saya tengok dia mungkin perlu break yang ni lah. Kalau dia tak break, contoh dia pergi dekat sini, lepas tu dia pergi bawah sikit, dia pergi dekat 48k contoh, kalau pergi, then memang buying opportunity lah. Kalau saya nak beli dekat 48k macam tu, then boleh, sebab dia turun 48k, confirm dia akan naik balik ni. Dia sebab sekarang ni kalau kita tengok sejak 9 Februari ni dia cuba nak break ni resistance dia ni. Ni resistance dia yang dia cuba nak break. So siapa-siapa yang beli dekat sini untung lah.
yang dekat bawah ni 15 Februari kan, hari tu dia drop sikit kan, dia drop sikit. So siapa yang beli dekat sini memang untung lah. So sebab dia tengah naik. Siapa yang buat limit order dekat sini, limit order dapat je pap. Sekarang memang tengah untung lah kan, yang buat trading short term ni. So ini adalah for Bitcoin. So sekarang ni nak tunggu dia break ni. Kalau dia break ni, most likely dia akan pergi sampai 54k lah. Dia pergi sampai 54k, then dia mungkin turun bawah sikit ke, atau pergi sideways sedikit. Ataupun kalau Bitcoin nak buat kerja gila, dia terus pergi 60k, kita tak tahu. Kalau ada any major announcement ke atau apa-apa kan, kalau ada big players buat game dia mungkin boleh shoot terus sampai 60k. Tapi saya tak jangkakan dia boleh pergi shoot terus ke 60k. Dia mungkin akan pergi dekat 54 ke 55 lah. Ataupun mungkin dia pergi 52 ni. Pergi ni tengok nampak shape dia pun dah dia tak gemuk dah. Kalau kita tengok in 4 hour chart ni, sini maksudnya berlaku pertembungan yang kuat antara buyers dan juga seller. So yang ni 4 jam yang lepas memang nampak buyer tengah menang kan. So yang ni perlukan confirmation. Ada lagi 1 jam 20 minit ni, saya nak tengok apakah shape yang terbentuk di sini. Sebab kalau shape tu something like this, then kena hati-hatilah. Dan mungkin dia pergi sini, dan mungkin dia ke bawah ataupun ke atas. So perlukan confirmation ni. Tapi kalau dia terus ada pembelian, dia pergi naik atas ni, then most likely dia akan naik sampai 55k sampai sinilah, sampai sini. Sebelum dia buat consolidate sedikit. So ini apa yang saya nampak dekat chart so far. So keadaan sebenarnya agak sangat positif sebenarnya untuk Bitcoin. So next kita tengok Ethereum. Okay, Ethereum pula lain cerita dia. Bitcoin dah break all time high yang terbaru 50k, sekarang dah 52k. Ni Ethereum pula, dia masih lagi malu-malu. Dia masih lagi lambat pick up dia ni. Lambat pick up. So apa yang kita boleh tengok, yes, all this while sejak bulan 1 hari tu kan, dia bergerak selari je dekat sini. Dia tak keluar. Cuma waktu bulan Februari ni dia dah naik hari tu kan. So dia masih dekat sini. Dia belum lagi buat kenaikan lagi. Dia masih main-main dekat sini. So saya buat parallel line dekat sini pula. Sebab dia masih main-main dekat sini, dia tak buat satu move yang besar kan. Cuma ada satu benda yang saya nak tunjuk. Mungkin saya kena zoom kepada 4 jam. Ada satu pattern yang terbentuk. Ini dia pattern dia tuan-tuan puan-puan. So ini parallel line dia kan. Dia parallel line dia atas bawah. Dan dekat sini sebenarnya dia ada satu resistance yang terbentuk. Ada satu resistance. Maksudnya sejak 13 hari bulan 2 ni last dia naik, dia turun balik. Lepas tu dia ada kenaikan, dia turun balik. Sampaikan kita rasa dia sebenarnya tengah membentuk satu segitiga, tengah meruncing. Dan dalam tu saya nampak ada shape W. Dia selalunya kalau double bottom macam ni, maksudnya dia nak naik lah. Maksudnya dia nak naik. Kalau dia buat double bottom, maksudnya dia akan naik. Dia kalau double top macam bentuk M, selalunya dia akan turun macam head and shoulder kan. So ini adalah bentuk W, double bottom. Ini dengan yang ni. So sekarang dia moving dekat upside. Cuma kalau tengok dekat sini, berlaku pertembungan lah antara buyers dengan sellers ni. Bull dengan bear ni tengah bergelut. Tetapi saya merasakan bahawa bull akan menang. Bull akan menang. Sebab nampak pattern ni memang diorang agresif nak push. Nampak tak bawah ni pun volume pembelian dia lebih tinggi. So memang Ethereum ni sekarang tengah push hard. Bitcoin dah pergi 52k, Ethereum sekarang tengah bekerja keras. So kemungkinan besar dia akan pergi ke 1900 lah. So perjuangan untuk menaikkan Ethereum ni adalah mereka cuba naikkan at least sampai 1900. Sebab secara psikologi mereka cuba pergi ke 2000. So nak pergi 2000 dia kena break 1800. So dia akan pergi 1900, mungkin dia ambil breather kejap, rehat kejap, dan dia akan pergi sampai ke 2000. Dia kena challenge yang warna merah kat atas ni. Saya draw yang parallel line ni kan. Dia all this while dekat bahagian bawah je duk main. Dia kena challenge dekat sini.
So hopefully apa yang saya jangkakan adalah Ethereum dia akan pergi sampai ke 1900 dan mungkin ke 2000. Cuma sekarang ni mereka sedang berjuang. Jadi kita doakan pembeli-pembeli yang berjaya lah. Let's hope the bulls to win. Jangan bear pula menang. So kalau bull masuk agresif lagi lepas ni kan, sebab sekarang yalah waktu sekarang ni mungkin orang-orang sekarang ni kalau nak pagi diorang nak malam kan. So hopefully lah diorang beli. Sekarang all this while ni diorang berjuang. Diorang berjuang sebab sana siang kan. Diorang cuba beli. So hopefully momentum ni berterusan pula lah. Maybe orang Asia bangun nanti kan, macam kita lah, Asia dah start bangun dah. Orang China apa semua ni, mereka akan terus buat pembelian dan dia akan push lah. So itu adalah harapan untuk Ethereum. Sebab bagi saya Ethereum masih lagi under value dan dia perlukan pushing ni. Okay, so itu basically analisis lah. Jadi sekarang ni saya nak recap balik video yang lepas yang mengatakan Bitcoin akan pergi 100,000. So siapa yang belum tengok video ni, mungkin boleh video lepas tu boleh klik lah link dekat atas dan boleh tengok analisis secara terperinci macam mana dia boleh naik ke 100,000. Cuma sekarang ni saya nak recap balik. So ini adalah kejap saya kena buka dulu. Okay, ini adalah chart dia. So kita buat based on logarithmic chart lah. Jadi boleh nampak dalam satu pandangan. Tak adalah saya perlu nak drag banyak-banyak kan. So saya nak update sedikit lah. Di mana nak menunjukkan fasa-fasa bulan dan jangkaan bulan kali ni dia pergi ke mana So kalau kita tengok yang first ni sekitar 2010 kan sampai 2011. Sampai 2011 dia naik, dan kenaikan dia dari harga dia yang terendah sampai harga dia yang tertinggi, kenaikan dia sekitar 423,232%, tuan-tuan puan-puan, dalam jangka masa ni dalam 51 bar, maksudnya dalam masa 51 minggu. 51 minggu lebih kurang. Kan? Dia naik dengan kadar 423,000. Dan seterusnya the next one kan, depan dia dah turun. Lepas tu dia buat kenaikan balik. So bila dia buat kenaikan balik dari sini sekitar 28 November 2011 sampai 2013 ni, November 2013 ni, kenaikan dia adalah 66,199, lebih kurang 66,000% lah, 66,000% dalam jangka 104 minggu. Dalam masa betul lah 104 minggu. Jadi apa yang dia tunjuk dekat sini adalah pengurangan kenaikan peratus. So kalau ni asalnya 420,000, lepas tu dia jadi 66,000. Jadi saya kira balik dia ada nisbah 6. Maksudnya dia bahagi 6 lah. Dari yang all time high dia yang pada 2011 bahagi 6, maka dia dapat 66,000% kan, 66,000%. Okey. So yang ni berlaku dalam jangka masa ni lah 728 hari. Seterusnya bila 66,000 ni kan, kita tengok next adalah dekat sini pula. Ni yang dulu yang harga rendah ni sampailah dia naik ke November 2017. Starting daripada Januari 2015 sampai sinilah kan. Dia mengambil jangka masa dalam 1057 hari. So apa yang saya nampak adalah berlaku peningkatan 12,494%. Maksudnya yang dulu 66,000 ni bahagi dengan 5.3, saya dapat yang ni. So first saya nampak kena bulan 2011 dia kena bahagi 6, kita dapatlah bulan dekat 2013. So 2013 ni pula dia lepas habis bulan dia bahagi dengan 5. So nampak bulan dekat 2017 ni sampai 2017 ni kan.
So dia naik lah yang sampai harga dia berapa? 19k. Sampai harga dia 19k kan. So dia naik. Next adalah fasa sekarang ni. Ni fasa 1, 2, 3 dan 4. So jangkaan saya, sebab saya nampak yang first bahagi 6.3, second bahagi 5.3. Jadi apa saya buat? Saya bahagi 4.3. Saya bahagi dengan 4.3. Maka cuma kalau nampak setiap kali bull run, setiap kali fasa seterusnya, dia punya fasa bull run tu jadi semakin panjang. Kenaikan dia semakin sikit, tetapi dia semakin panjang. So sini saya jangkakan, kalau ni 1057 hari yang lepas lah kan, ini kemungkinan 1400 hari. Saya punya jangkaan lah, dia punya jangkaan. Jadi kemungkinan dia akan habis sampai Oktober 22 macam tu lah kan, dalam jangkaan saya. Dan kalau tengok kenaikan dia adalah hanya 2,952%. Maksudnya bila 12,494 ni saya bahagi 4.3, dapat dalam 2,900, lebih kurang 3,000% lah. Let's say kita ambil kenaikan dia dekat 3,000% kan, bundakan. So dia akan pergi, harga dia adalah sekitar 91,000. Dia akan pergi harga 91,695. Sampai dekat sinilah. So 91 agak-agak kalau kita bundakan kan, dia akan pergi ke 100,000. So basically analisis saya yang lepas, saya recap balik sekarang pun, dia punya perjalanan sekarang ni memang nampak ke arah 100,000. Masih lagi ke arah 100,000. Dan sekarang ni dia dah halfway. Sekarang ni dia dah pergi 50,000. Dia dah halfway. Ada lagi half lagi yang dia perlu pergi. So mungkin dia akan pergi, ada possibility. Range saya yang saya letak, mungkin kalau dia tak pergi 100,000, mungkin 70,000. Contoh, kalau 70,000 dia punya top pun ada kemungkinan. Jadi saya akan mula berhati-hati, dan kalau nak apa-apa jual pun mungkin bila dah pergi 70,000, maybe dah start jual lah, sikit-sikit, something macam tu. Sebab 70,000 tu adalah satu numbers yang dah kena hati-hati dah. Sebab mungkin dia akan push sampai 100,000, mungkin sampai 120, 130, dan lepas tu mungkin dia akan start fasa bearish dia. Mungkin akan start fasa bearish dia. So sekarang ni kita dah halfway. Hopefully lagi halfway boleh pergi sampai 100,000 lah. Mungkin dalam jangka masa tahun ni kita dapat 100,000 kan. Dan tahun depan dia pergi up sikit, dan baru dia buat bear run ke kan. So ini basically nak recap on the 100,000 punya analisis. Sebab kebanyakan orang dia predict dalam 100,000 lah kan. Even analisis apa semua banyak cakap 100,000. So ini cara saya buat lah. Dan ada juga yang memang lagi hebat, dia predict sampai 400,000, sampai 288,000. Cuma saya mengambil pendekatan yang lebih realistik. Saya tengok based on previous history, saya rasa kemungkinan 100,000 tu sangat-sangat possible lah. Kalau yang 280,000 atau 400,000 bagi saya mungkin akan berlaku. Cuma itulah, dia akan menjadi satu kejutan juga buat saya. Cuma realistically saya nampak 100k. Dan kita tengok juga dekat sini. Ini analisis dari dekat, tuan-tuan puan-puan boleh buka lookintoBitcoin.com ataupun dekat Google search je look into Bitcoin, lepas tu search stock to flow model. Stock to flow model ini adalah model based on analysis lah daripada plan B. So berdasarkan dia punya stock to flow model, memang dia so far memang tepat dia punya ni. So just nak bagi konteks lah, stock to flow model ni dia mengambil kaedah di mana dia menyamakan Bitcoin dengan precious metal seperti gold, platinum dan sebagainya. Sebab apa? Ada dua faktor. Yang pertama, selalunya benda-benda berharga macam emas ataupun besi-besi yang berharga, logam-logam yang berharga macam emas, perak ni, dia perlu dilombong. Lombong ataupun mining lah kan, mining dia perlu dilombong. Sama juga dengan Bitcoin. Bitcoin pun perlu dilombong. Cuma bezanya bukan di tanah, Bitcoin dilombong di internet. Itu beza dia. Namun dia ada proses mining dan dia ada mining difficulties.
Sebab even kalau kita melombong emas, kalau zaman dulu-dulu mungkin lebih mudah, tak perlu pakai mesin apa kan. Kadang-kadang kalau kita tengok zaman dulu-dulu orang macam pakai apa tu, tray kan, dia angkat, lepas tu dia gosok-gosok, dia goncang-goncang, dapatlah emas apa semua kan. So dulu boleh buat lebih senang kan. Sama juga dengan Bitcoin. Bitcoin dulu kalau nak buat mining lebih senang. Namun sekarang bila nak buat mining untuk barang berharga, perlukan mesin dan sebagainya. Sama juga dengan Bitcoin, perlukan kilang ataupun mesin-mesin yang banyak untuk buat mining secara secara profitable. So itu adalah satu faktor dia diambil consider. Faktor yang kedua adalah sebagaimana precious metal ni macam gold semua ni, kita selalunya tak guna metal ni. Kita selalunya simpan sebagai collection, yalah, sebagai perhiasan. Tapi perhiasan pun kita tak adalah selalu nak, bukan kita lah, maksud saya macam perempuan lah kan, pakai emas tu dia tak adalah selalu nak tayang-tayang emas dia. Mostly dia simpan. Mungkin ada satu dua yang suka tayang emas kot, saya tak pasti. Tapi usually macam emas, orang memang simpan sebagai satu ialah perhiasan, satu lagi collectible. Dia kumpul, dia akan simpan sebagai collectible. Sama juga dengan Bitcoin. Orang nampak Bitcoin asalnya memang orang boleh guna untuk beli pizza lah, beli burger lah waktu tahun 2011, harga murah kan. Tapi sekarang ni Bitcoin lebih kepada store of value, lebih kepada collection, lebih kepada pegangan. So dia ambil kira dua benda ni, dan juga dia relatekan dengan halving yang berlaku, dan dia dapat rangkakan stock to flow model ni lah. So stock to flow model ni, kalau tuan-tuan puan-puan tengok, dia memang so far memang ikut line yang dia draw ni. So line yang dia draw ni, top dia adalah sekitar harga $100,000 lah, $100,000 USD. Cuma jangkaan dia adalah pada 27 Jun 2021. Ni yang saya nak tengok, adakah dia akan pergi by Jun tahun ni, adakah dia akan pergi 100k. So itu kita kena tengok lah. Dan mungkin dia akan shoot up lagi, sama juga dekat sini, dia letak sini, tapi instead of top dia letak 5k, tapi dia pergi sampai 19k sebelum dia jatuh. Sama juga dekat sini, dia letak top 166 ni, dia pergi sampai 1000 dan dia jatuh. So memang kalau ini dia letak 100k, mungkin dia akan pergi up lagi, mungkin sampai 150 ke kan, 170, 180, dan dia akan jatuh. So this is dia punya stock to flow model yang tuan-tuan puan-puan boleh guna untuk rujuk lah. So yang interestingly adalah saya nak tengok tahun 2025. Sebab kalau tahun 2025, prediction dia adalah harga Bitcoin, satu Bitcoin akan jadi 1 juta USD. Jadi ibaratnya siapa yang ada satu Bitcoin sekarang ni, pada tahun 2025 ni akan menjadi jutawan. Ni bukan jutawan ringgit, jutawan jutawan USD. So siapa yang tak tahulah pernah beli satu Bitcoin pada tahun 2011 kan, lepas tu dia simpan je kan, mungkin dia by 2025 dah jadi jutawan, kalau ikut stock to flow model yang diorang buat lah. So ni pun tuan-tuan boleh tengok color dia. Nampak tak? Bila mana color dia mula berubah jadi hijau, waktu tu memang memang naik price dia, memang naik banyak lah. Sama juga dekat sini, bila dia start nak jadi hijau je, dia akan push the price. Dekat bahagian kuning lah, dekat start kuning ni, kita kena tengok. Bila start menguning ni, dia akan naik lah, sini pun sama, start kuning dia naik sampai cuma hijau dia top lah. Yang ni sebelum ni kuning nak jadi hijau sikit, dia dah top sebelum dia jatuh. So ini adalah antara indikator-indikator yang tuan-tuan puan-puan boleh guna. Nampak tak sekarang ni dekat mana? Dekat oren ni tuan-tuan puan-puan. Ni pun sama, oren. Awal lagi sama juga yang lepas, oren. Dia jatuh sikit tapi dia push balik. Sekarang ni kita dekat oren, tuan-tuan puan-puan. So hopefully dia akan naik lagi lah kan, kalau ikut stock to flow model ni. So ini kalau antara benda yang tuan-tuan puan-puan boleh gunakan untuk rujuk. Kalau rasa nak macam pening tengok technical analysis kan, boleh rujuk stock to flow model. Sebab setakat ini apa yang dia buat model dia sejak 2011, dia memang ikut dia punya stock to flow model lah. So ramai yang menggunakan ini sebagai rujukan sebenarnya.
So ini basically apa yang saya nak recap sedikit on the Bitcoin punya price. Dan satu lagi yang saya nak highlight dekat tuan-tuan dan puan-puan adalah altcoin. So video yang lepas saya ada bagi tahu yang altcoin season telah bermula. So saya nak tunjuk sedikit. A simple graph ni. So ini adalah Bitcoin dominance. Ini maksudnya Bitcoin dominance. Kalau dia dekat sini, dekat tempat yang tinggi ni, maksudnya Bitcoin adalah sangat-sangat dominan lah berbanding dengan altcoin. Tapi semakin dia ke bawah, dominasi Bitcoin semakin menghilang dan altcoin akan menjadi lebih dominan. Itu maksud carta ni. So apa yang saya nak tunjukkan adalah, so ini adalah pada asalnya tahun 2017 kan. 2017 Bitcoin agak dominan. Dan slowly altcoin waktu tu mula naik. Waktu tu lah Ethereum mula pump. Banyak lagi altcoin yang tengah pump sampai 100 kali ganda, 1000 kali ganda pun ada juga. So waktu ini dah adalah waktu fasa altcoin tengah naik. Dia start dari sini, tengah turun, pump, altcoin tengah naik. Dan lepas tu kalau tengok sini, dia ada buat Bitcoin ni dia ada buat double top lah. Dan sejak waktu bearish moment tu, waktu bearish period, altcoin kebanyakannya hilang value hampir 90%. Bitcoin hilang value juga tapi dalam 80% macam tu. Maksudnya dominasi Bitcoin semakin naik. Semakin naik, 2019 semakin naik. Dia top sekitar Julai 2019 lah. Memang agak dominan Bitcoin. Namun kita dapat lihat ini adalah sejak sejak 2021, sejak tahun ni nampaknya Bitcoin dia naik, dia break all time high dan sebagainya. Namun kita dapat tengok dia punya dominasi dah makin kurang sedikit. Dia punya dominasi dah makin kurang. Sebab apa? Dia dah bentuk pattern head and shoulders. So kalau begitu, apa akan jadi? Bila dominasi dia semakin lemah, bukan bermaksud Bitcoin nak jatuh. Bermaksud kadar kenaikan dia mungkin akan jadi sedikit perlahan. Kadar kenaikan dia mungkin dia akan bergerak dengan perlahan. Dan mungkin dia akan ada fasa sideways yang agak panjang. So sepanjang tempoh ini kan, kalau dia punya dominasi dia menjadi semakin rendah dan rendah, banyak altcoin yang akan membuat massive gain, tuan-tuan puan-puan. Banyak altcoin yang akan naik. So even kalau kita tengok yang top altcoin kan, top altcoin macam Ethereum sudah semestinya, Polkadot, Cardano yang tengah bersaing ni, Polkadot, Cardano, dengan siapa, Binance pula datang. Lepas tu dengan Chainlink. Semua coin ni kemungkinan akan boleh naik 10 kali ganda, 20 kali ganda. Ada possibility kalau perkara ini berlaku. So nampaknya berdasarkan pergerakan dominasi Bitcoin, nampaknya dominasi dia akan jadi semakin rendah. Kalau Bitcoin punya dominasi semakin rendah, maksudnya altcoin punya pergerakan akan jadi semakin semakin bagus. Dia akan start naik balik. Sebab itu kalau kita tengok sekarang, apa yang berlaku adalah altcoin yang lama ni macam List dan sebagainya, altcoin yang naik waktu 2017 ni, dia naik balik. Walaupun kurang development, kurang dari sudut blockchain teknologi, kurang development, diorang tak ikut trend teknologi terkini macam DeFi, tapi mereka mampu mencatatkan kenaikan. Jadi dari situ pun adalah salah satu indikator bahawa altcoin season telah pun bermula. Dan Bitcoin dia akan terus naik juga, cuma kadar dia tu tak masif lah. Tak masif. Sebab sekarang ni saya nampak banyak altcoin yang cuba nak kejar balik. Yang mana yang jatuh 2017, dia nak cuba kejar balik pada price dia yang dulu yang dia jatuh tu. So inilah in terms of on the long run, saya nampak altcoin memang akan buat movement lah. Dan sekarang pun banyak altcoin dah buat movement. Banyak juga altcoin dah break all time high dan sebagainya kan. So kita ada beribu-ribu altcoin. Cuma satu je lah, waktu bull run ni, kalau waktu bull run altcoin ni kan, bila Bitcoin jadi lemah, altcoin yang tak apa-apa pun boleh naik juga. Altcoin yang tak ada fundamental kan, tak ada apa sangat pun, dia akan naik. Itu akan berlakulah, tuan-tuan puan-puan mungkin akan tengok lepas ni. Mungkin akan tengok So kita pergi kepada topik utama kita, tuan-tuan puan-puan. So saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan adalah untuk berhati-hati. Ya betul, kita dah pergi sampai 50k dan kebanyakan tuan-tuan puan-puan mungkin dah buat profit. Cuma tuan-tuan puan-puan perlu berhati-hati dengan
permainan big players ni, especially big whales dan juga institution yang besar-besar ni. Dan juga media pun akan mula jadi bullish dan sebagainya, dan kadang-kadang dia akan bagi persepsi negatif juga. Kena hati-hati. Cuma apa saya nak bagi tahu, bull run ni macam roller coaster. Bila naik dia akan gayat. Kadang-kadang bila dia turun sikit pun kita akan rasa gayat. So apa yang saya nak dedahkan ni, first saya nak tunjukkan dulu. Kita tunjuk dulu yang ni. So ini yang saya nampak ni. Ini saya detect waktu bila ni ya, 15 Februari. Waktu yang ni. Okay, kita tengok dekat sini. Ini. Sekejap saya draw. Yang ni. So ini adalah pada 15 Februari kan. So apa yang berlaku, dia drop dari 49k, kononnya dia nak break 50k, tapi dia drop terus sampai 45k. Sampai 45k. So dekat sini yang menjadi satu tanda tanya kepada saya, dan saya dapati ini yang telah berlaku. So ini adalah on-chain analysis lah. Ini daripada on-chain analysis Glassnode, di mana BTC ini adalah BTC minus net flow volume lah. So bawah ni adalah outflow, atas adalah inflow. So apa yang berlaku adalah lambakan Bitcoin ke dalam exchange. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, last all time high dia dekat sini tahun 2017 kan, akhir tahun 2017 tu banyak Bitcoin yang telah didump dekat exchange, telah dijual secara besar-besaran. So bila perkara ini berlaku, harga dia lepas tu terus jatuh. Terus fasa bearish bermula. Fasa bearish terus bermula, dan dia always go sideways lah dekat exchange. Tak ada dump yang besar-besaran kan. Lepas tu 15 Februari ni, nampak tak? Banyak dia dump ni. Banyak dia dump. Namun harga dia tak jatuh. Macam 2018 ni, harga dia jatuh. Lepas dia buat dumping besar-besaran, jualan besar-besaran, harga terus jatuh, bearish moment. Ini tidak berlaku tuan-tuan puan-puan. Maksudnya apa? Maksudnya pada tahun 2017, kebanyakan yang naikkan harga ni adalah retail investor, pelabur-pelabur kecil lah, macam kita, macam tuan-tuan puan-puan kan, pelabur kecil. Jadi bila macam miners ke kan, dia dump Bitcoin dengan banyak, tambahkan dia punya supply, maka harga dia pun jatuh. Sebab pelabur-pelabur kecil ni tak boleh nak lawan dengan big whale yang besar ataupun miners yang besar ni. Apa yang berlaku ni adalah, sebenarnya ni lagi dahsyat daripada 2017 2018. Banyak ni yang di dump. Banyak Bitcoin yang dilepaskan di exchange kan, dijual dan sebagainya. Namun dia tak menyebabkan fasa bearish itu bermula. Sebaliknya, harga Bitcoin berjaya melepasi 50k tuan-tuan puan-puan. Sebab sepatutnya kalau benda ni berlaku, mungkin harga Bitcoin dah jatuh 30k, tetapi perkara itu tidak berlaku. Sebab apa? Sebab ada buyer besar yang datang menyelamatkan keadaan. Dia datang menyelamatkan keadaan, ataupun dia buat game. Itu yang kita nak bincang. Sebab bila dilepaskan, terus ada pembelian dengan laju. Orang beli pap. Jadi big players ni ataupun big institution ni, dia telah beli dan dia pastikan harga Bitcoin dekat 40k. Dekat 40k dan ke atas. Dia tak nak bagi harga dia kurang. So jadi tuan-tuan puan-puan boleh expect bahawa syarikat-syarikat besar, institution buyer semua memang tengah aktif sekarang ni. Itulah perbezaan bull run kali ni dengan bull run yang lepas, bull run 2017. So apa yang saya nak dedahkan kepada tuan-tuan adalah playbook mereka. Playbook mereka yang tuan-tuan puan-puan kena faham, so that lepas ini kalau perkara begini berulang, tuan-tuan puan-puan dah tak perlu panik dah. Tuan-tuan puan-puan dah boleh kata, inilah permainan Yahudi. Permainan Yahudi pula. Inilah permainan big players ni. So kita tengok langkah-langkah yang dia orang buat. Saya dedahkan terus langkah-langkah yang dia buat ni tuan-tuan puan-puan. First kali untuk benda itu berlaku, mereka perlu jual
Bitcoin ataupun Ethereum mereka. Ini tak semestinya miners, ini big investors pun boleh buat, yang buat pembelian over the counter, yang buat pembelian dekat usually dekat Coinbase kan. Diorang boleh buat. So diorang boleh jual. So yang lepas ni ingat tak saya beritahu, tiada pembelian yang berlaku sebab waktu tu hari Ahad dekat US, diorang pun tak buat pembelian dan sebagainya. So maybe dia buat penjualan yang besar-besaran. Dia jual Bitcoin dan juga ETH. So selalunya bila Bitcoin dan juga ETH dijual, dia akan pergi kepada nombor 2 ni. Altcoin akan jatuh secara mendadak sebab altcoin selalunya akan react terhadap pergerakan Bitcoin. So dia akan jatuh lah dalam 10 to 20% altcoin. So lepas tu pula dia akan bawa efek yang lain pula. Ni siapa buat leverage trading ni, macam dekat futures trading ke, yang mana yang berkonsepkan leveraging ni akan terciduk. So itu yang kita panggil over leveraging. So dia akan over leverage bahawa dia akan bet bahawa harga ni akan naik, tapi dia takkan naik, dia akan turun dan mereka akan kerugian. Mereka akan liquidated lah. So ada yang liquidated, ada yang buat stop loss, cuba nak kurangkan kerugian, ada yang jual dan sebagainya. Ramai yang akan panik dekat over leverage punya trading. So itu juga yang berlaku dekat, kalau tuan-tuan puan-puan tengok yang Big Boy Crypto kan. So sama juga, dia pun predict dia akan pergi 50k. Dia tak monitor betul-betul, dia buat leverage, over leverage, habis dia hilang 3 Bitcoin kot. Dia hilang dekat 3 Bitcoin. Sebab tu saya kata leverage ni sangat bahaya. Even orang yang power pun macam Big Boy Crypto pun boleh hilang duit. Dia memang kena buat dengan betul-betul lah kan. So over leveraging ni akan berlaku, ramai yang akan panik. Dan dia akan pergi dekat spot trading pula. Spot trading ni macam pelabur-pelabur kecil lah, macam kita semua ni kan. So pelabur kecil ni dia akan panik sebab dia nampak ni tengah jatuh, dia tengah over leverage kan. Media pun macam biasalah akan kata dia hilang duit apa semua. Pelabur kecil ataupun newbie lah, ni selalunya newbie yang baru nak masuk apa semua, dia tengok alamak jatuh, dia panik dan dia akan jual. Dia panik dan dia akan jual. Bila dia jual, next moment dia perasan harga dia akan naik 10 ke 20%. Dan dia akan naik dengan cepat. Dia akan naik dengan cepat 10 ke 20%. Dia tak akan bagi masa nak naik 1%, 2%, tak. Dia akan pump naik dengan cepat. So by the time dia perasan harga tu dah naik, dia akan nampak kenaikan tu akan berterusan. Kan, kenaikan dia akan berterusan. Dan akhirnya pelabur kecil ni ataupun yang newbies ni yang panik tadi, dia akan beli balik dengan harga yang lebih mahal. Lepas dia tengok media tiba-tiba buat U-turn, kata bagus, Bitcoin bagus, nanti akan ada announcement. Dan selalunya untuk menyebabkan kenaikan berterusan dan sebagainya, usually akan ada big announcement dari mana-mana syarikat. Tuan-tuan tengoklah nanti Elon Musk, dia start hari tu kan, Elon Musk. Dan lepas tu ada banyak yang kata ni kan. So maybe now and then akan ada syarikat besar yang akan buat announcement ke dan sebagainya, dan dia akan menyebabkan kenaikan tu akan terus berterusan. Yang dah panik tu tadi, dia akan tengok mungkin boleh masuk kot, dan dia akan masuk dan dia akan beli dengan harga yang lebih mahal. So bila dia buat pembelian yang lebih mahal, yang big players ni untunglah. Sebab apa? Sebab dia jual waktu harga dia, contoh kan, harga dia macam kita ambil contoh lah, kita ambil contoh yang saya tunjuk tadi, contoh terbaru. Ni kan harga dia dekat 48,000. Katakan investor besar dijual 48,000. Dijual, okay, pap, jual sampai 45k ni. Dia push bawah ni. Dan waktu ni lah orang duduk panik lah, apalah semua, over leverage lah apa kan. Dan bila dia dah push, dia akan beli balik lah dekat harga 45k ni kan. Dia beli balik, dia beli. Dan nampak tak, dia terus lepas tu akan ada kenaikan berterusan. Mungkin dekat sini dengan sini adalah fasa pembelian dia lah, sampai bawah 49k. Dia akan beli waktu bawah 49k. Dan sekarang tengok harga dia sekarang dah 52k. Dia orang dah untung dah. 6% pun bagi pelabur-pelabur besar ni banyak juga duit dia kalau dia letak dalam amount yang banyak. So just like that, sekarang ni yang orang yang panik ni, dia tengok alamak, dia bukan nak jatuh terus lah, dia dah break 50k. So sebab dia dah excited, ni dah 50k ni, dan ramai akan buat pembelian. So inilah benda yang tengah berlaku. So asalnya pelabur besar dia jual waktu dekat 49k, pak dia tahu sekarang harga dia dah 52k. So ini adalah game-game yang
mereka akan terus bermain. Dan sebenarnya ada step ke-8 ulang. Step ke-8 ulang. Dia akan ulang. So sebab tu tuan-tuan puan-puan kena berhati-hati. Sebab asalnya Bitcoin dia tak ada big institution bias dan sebagainya. Semua pelabur-pelabur kecil je. Tapi pelabur-pelabur kecil dia tak mampu nak menaikkan sampai harga ke sini. Mungkin boleh. Mungkin dia ambil masa yang lama. So pelabur-pelabur besar ni yang banyak buat market move, banyak buat pergerakan dekat market ni, pelabur-pelabur besar. Dan ini adalah step yang diorang akan guna. Ini adalah common step yang mereka akan guna, terutamanya di fasa bull run. Sebab bull run tuan-tuan kena ingat, dia tak adalah naik terus macam ni. Dia akan ada naik turun, ada naik turun, ada naik turun. Dan setiap kali akan berlaku penurunan 10-20% adalah sebab game yang ni. Cuma bezanya adalah waktu bearish moment. Kalau bearish moment, yang nombor 5 ni tak ada. Maksudnya waktu bearish dia memang akan ada, maksudnya dia tak adalah turun macam ni kan, dia ada naik turun, naik turun, naik turun. Cuma dia tak ada kenaikan dengan cepat. 10-20% ni dia tak ada kenaikan cepat. Kenaikan berterusan kecil-kecil tu akan ada. Kenaikan cepat 10-20% ni usually dia tak ada during bearish season. Itulah beza waktu bullish dengan bearish. So ini adalah step yang tuan-tuan puan-puan kena ingat. And hopefully tuan-tuan puan-puan kalau nampak aje something, pergerakan yang agak pelik dan sebagainya, boleh rujuk balik step ni. Boleh rujuk balik. Sebab usually on-chain analysis selalunya tepat. Technical analysis dan fundamental analysis ni dia penting juga, tapi kadang-kadang kita kena tengok dalam network ni apa pergerakan yang tengah berlaku. Jadi on-chain analysis ni antara kaedah yang tepat lah. So itu saja yang saya nak cerita, sebab saya nak berikan sedikit peringatan. Sebab kita dah halfway dekat bull run ni, dan saya pasti lepas ni akan ada banyak announcement, banyak lagi benda-benda bullish yang akan ada. Cuma once in a while akan ada benda-benda yang akan mengejutkan kita sedikit. So hopefully tuan-tuan puan-puan akan prepare lah untuk bull run yang seterusnya, mungkin sampai 100,000. So kalau tuan-tuan puan-puan rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, komen dan juga share, nyatakan pendapat anda kan. So saya akan jumpa tuan-tuan puan-puan dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.